Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 12 Februari 2022. Jabatan Perdana Menteri ingin memaklumkan mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 1 hingga 15 Mac 2022 kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.pn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email kepada travelapplication@jpm.gov.pn. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya di hari ketiga kemarin dengan pembentangan usul belanjawan negara berjumlah 5.7 bilion ringgit Brunei ketika membentangkan rang undang-undang yang bergelar satu akta untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2022-2023 dan bagi peruntukan wang yang tersebut itu bagi maksud-maksud tertentu. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, menjelaskan tema belanjawan tahun kewangan 2022-2023 ialah memperkasa kesejahteraan awam ke arah sosioekonomi yang lebih resilient. Tema ini akan memfokuskan kepada 4 keutamaan iaitu memelihara kesejahteraan awam, menjamin sekuriti makanan ataupun food security, mendukung dan membantu sektor swasta agar berdaya tahan dan berkembang, dan meningkatkan kompetensi sumber manusia ke arah work and future ready. Tema ini dirangka bagi memastikan usaha-usaha yang telah dilaksanakan dan dirancang untuk diteruskan dan dilipat gandakan dalam usaha mengukuhkan lagi kedaya tahanan sosioekonomi negara agar ianya mampan dan inklusif dengan memanfaatkan competitive advantage yang sedia ada dan teknologi yang inovatif. Ini adalah termasuk meningkatkan produktiviti pengusaha mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS dan sekaligus menjana peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga menjelaskan tema belanjawan bagi tahun kewangan 2022-2023 akan memfokuskan kepada 4 keutamaan. Pertama, memelihara kesejahteraan awam. Kerajaan akan terus mendukung ke arah pemulihan ekonomi negara yang terkesan daripada pandemik COVID-19. Ini termasuklah memberikan keutamaan terhadap penjagaan kesihatan awam yang menyeluruh dan komprehensif. Keutamaan belanjawan kedua adalah untuk menjamin security makanan, food security. Kerajaan akan terus memastikan bahawa bekalan makanan di negara ini adalah senantiasa terjamin, termasuk hasrat untuk mencapai sara diri dan mengurangkan kebergantungan kepada import semata-mata. Fokus belanjawan yang ketiga adalah untuk mendukung dan membantu sektor swasta agar berdaya tahan dan berkembang. Berikutan dari tercetusnya gelombang kedua wabak COVID-19, kerajaan akan terus memberi sokongan dan perhatian yang sewajarnya kepada premis-premis perniagaan dan pekerja-pekerja sektor swasta yang terkesan. Fokus belanjawan yang keempat adalah meningkatkan kompetensi sumber manusia ke arah work and future ready. Tumpuan adalah diberikan untuk memastikan sistem pendidikan negara adalah senantiasa relevan agar generasi sekarang dan akan datang akan terus memiliki kemahiran tinggi. Sidang pada sebelah petang meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Jabatan Perdana Menteri. Sebelum meluluskan kedua-dua peruntukan itu, sidang terlebih dahulu mendengarkan pembentangan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Awang Haji Erwan pimpin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dalam pembentangannya antara lain menggariskan cabaran yang dihadapi oleh negara semasa menjadi pengerusi ASEAN iaitu penularan wabak COVID-19. Memandangkan impak wabak berkenaan meliputi pelbagai aspek kehidupan, pendekatan yang holistik perlu diketengahkan dalam usaha pemulihan. Dalam hal ini, negara kita tidak bersendirian dalam menghadapi cabaran COVID-19. Ini terbukti dengan bantuan dan kerjasama yang diterima daripada beberapa negara termasuklah Australia, China, Jepun, Malaysia dan Singapura yang telah menyumbangkan vaksin kepada negara Brunei Darussalam. Bantuan seperti ini adalah satu manifestasi hubungan yang akrab dan kerjasama dua hala yang aktif di antara negara Brunei Darussalam dengan negara-negara serantau berasaskan nilai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua juga menyentuh persediaan awal untuk melahirkan golongan belia yang dinamik dan berdaya saing serta mempunyai pengetahuan yang relevan. Negara Brunei Darussalam telah melaksanakan satu inisiatif yang dinamakan ASEAN Junior Fellowship Program, yang mana program ini akan menyumbang kepada peningkatan kapasiti dan pengetahuan secara menyeluruh bagi pegawai-pegawai baru dari setiap negara ASEAN melalui penempatan di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia. Bagi menunjukkan komitmen ke arah memajukan pembangunan komuniti ASEAN, negara Brunei Darussalam akan menyumbang dana sejumlah 100,000 setiap tahun untuk 10 tahun akan datang. Apabila kita melabur dalam golongan belia melalui program seperti ini, mereka akan menghargai kepentingan setiap kawan dan persefahaman ke arah menjamin keamanan di rantau ini di masa-masa akan datang. Tadbir urus yang berdaya maju merupakan satu daripada 5 matlamat strategi yang menjadi tumpuan bagi Belanjawan Kewangan 2022-2023 Jabatan Perdana Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dalam pembentangannya menggariskan Jabatan Perdana Menteri mempunyai peranan utama dalam memastikan urus tadbir kerajaan yang mantap dan berkesan melalui pengukuhan koordinasi dan kerjasama dalam penggubalan dasar selaras dengan pendekatan whole of government. Beberapa inisiatif telah dan sedang dilaksanakan dalam mengukuhkan mekanisme urus tadbir
dalam kerajaan. Antaranya termasuk memantapkan pelaksanaan Wawasan Brunei 2035 melalui penubuhan Jawatan Kuasa Kerja Wawasan Brunei 2035 dan melaksanakan penyelarasan di antara Manpower Blueprint, Social Blueprint dan Economic Blueprint dalam meneliti dan memantau perkembangan wawasan negara. Sesi perbincangan dan pendekatan bersama setiap kementerian, agensi-agensi kerajaan dan pihak-pihak berkepentingan terus diadakan dan dipertingkatkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga mengongsikan Jabatan Perdana Menteri memberi kepentingan kepada jalinan dan hubungan kerjasama yang kukuh antara agensi-agensi kerajaan serta pengupayaan dan pengurusan tenaga kerja dan aset-aset kerajaan. Penekanan dan usaha yang dilaksanakan termasuk dalam memastikan kesinambungan fungsi-fungsi utama kerajaan, khususnya dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19. Jabatan Perdana Menteri telah memainkan peranan penting dalam menyelaras dasar-dasar kerajaan di bawah Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19. Perkara ini adalah merupakan usaha secara whole of nation approach and whole of government approach dengan penlibatan setiap kementerian di peringkat jawatan kuasa pandu dan juga 8 buah task force yang ditubuhkan untuk meneliti pemulihan perniagaan atau business recovery, strategi kesihatan, hal ehwal kesejahteraan dan kebajikan, penguatkuasaan, hal ehwal rentas sempadan, hal ehwal pendidikan, jaminan keselamatan makanan dan strategi media dan perhubungan awam. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. 8 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 3 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 2 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Sedia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan kemarin. Sebanyak 3,969 kes baru telah dilaporkan yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 55,485 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,974 adalah hasil ujian ART ataupun antigen yang telah dimuat naikkan ke portal Kementerian Kesihatan, manakala 965 adalah dari 3,272 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 2,675 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 27,527 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 27,841 kes. Pada masa ini, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 8.5%, di mana 286 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan berkenaan. Seramai 27,555 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 25 Februari 2022. Juga dimaklumkan mengenai ciri atau feature yang dinamakan ART sudah diaktifkan. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 53.4% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk melaporkan keputusan ART mereka di dalam aplikasi BruHealth, memandangkan penggunaan laman sesawang ART report yang digunakan sebelum ini telah diberhentikan. Orang ramai adalah juga diingatkan untuk mengemaskini status kesihatan masing-masing di aplikasi BruHealth setiap hari bagi membantu Kementerian Kesihatan untuk memantau kesihatan anda.
Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga menjelaskan mengenai kekeliruan yang timbul berkaitan dengan kebenaran khas untuk hadir bekerja bagi kontak-kontak terdekat yang mempunyai kod BruHealth berwarna merah. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Pengerusi Bersama Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 di dalam sidang media sebelum ini dan garis panduan ataupun SOP bagi warga perkhidmatan awam yang mempunyai kod BruHealth merah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri pada 14 Februari 2022. Kebenaran khas ini adalah hanya bagi pegawai-pegawai kerajaan di dalam perkhidmatan awam sahaja. Selain itu, kebenaran khas ini juga diberikan kepada petugas-petugas tertentu di dalam sektor minyak dan gas. Walau bagaimanapun, mana-mana pekerja di sektor swasta yang mempunyai kod BruHealth berwarna merah boleh dipertimbangkan oleh pihak pengurusan syarikat masing-masing untuk hadir bekerja dengan mengikut garis panduan ataupun SOP yang dikeluarkan untuk warga perkhidmatan awam jika benar-benar diperlukan sahaja. Mereka adalah dikehendaki untuk mematuhi syarat-syarat seperti mempunyai 2 dos vaksinasi, melakukan ART atau antigen setiap hari semasa tempoh sepatutnya, menjalani kuarantin dan pergerakan dari rumah ke tempat bekerja sahaja. Berita sukan. Penentuan juara Piala AFF bawah umur 23 tahun berakhir malam tadi dengan Vietnam menjulang trofi kemenangan. Dalam perlawanan akhir ini, Vietnam menundukkan Thailand 1-0. Gol tunggal Vietnam dijaringkan oleh Nguyen Trung Tan pada minit ke-29 babak pertama perlawanan. Perlawanan berlangsung di Stadium Prince, Phnom Penh, Kemboja. Baik, sepakannya ditolak oleh pemain penjaga gawang Thailand. Satu hantaran yang cukup baik. Tandukan akhirnya membuahkan hasil untuk Vietnam di minit-minit akhir, di menit ke-45. Hasil tandukan. Inilah trofi kemenangan untuk pasukan Vietnam yang memenangi Bola sepak Liga Perdana Inggeris. 6 perlawanan dijadualkan berlangsung malam dan awal pagi tadi. Leeds United tewas 0-4 di tangan Tottenham Hotspurs. Brentford juga tewas 0-2 ketika melayani Newcastle United. Crystal Palace terikat 1-1 dengan Burnley. Brighton yang bertemu Aston Villa kalah 0-2 dan Manchester United sekadar seri tanpa jaringan ketika bertemu Watford. Sementara itu, 1 perlawanan pagi tadi, Everton tewas 0-1 di tangan pendahulu Liga Manchester City. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Dengan itu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.